Hari ini alhamdulillah ni Nadirah dan juga ada penonton rampai pagi meriah studio hari ini penonton. Kami mendatangkan narasumber yang akan sama-sama bercerita mengenai dengan pengalaman dan juga apa perasaan mereka apabila dikategorikan dinobatkan sebagai juara. Kita bersama dengan juara kejohanan dart yang baru saja diadakan dart tahun 2024. Dan rasanya tidak sabar ni Nat untuk kita ni menyapa dan memperkenalkan narasumber yang kita datangkan ke studio rampai pagi hari ini untuk sama-sama berkongsi cerita dan menginspirasikan pagi bis kita semua. Bersama dengan kita di sebelah kanan Dini, kita bersama dengan Tengku Syed Zainal bin Tengku Syed Haji Hassan dan bersama dengan kita juga Yang Mulia Tuan Jamahari Muhammad Nur dan seterusnya kita bersama dengan Tuan Rosli bin Haji Ibrahim. Dan juga kita bersama dengan Muhammad Aidil Ashnawi bin Azman. Selamat datang ke Rampai Pagi kami ucapkan. Terima kasih. Dah sabar rasanya untuk kita ingin bertanyakan soalan-soalan, mungkin je pengalaman dan perasaan ni. Sedia ke Ida ni? Nervous sikit lah. Nervous sikit lah. Sebelum apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ke Rampai Pagi. Dah sabar seperti yang dikongsikan tadi untuk tadi mendalami perasaan bis kita, cerita-cerita bis kita. Maklum sajalah hari 6 ramai yang menyaksikan Rampai Pagi. Dan terutamanya anak-anak muda kita ni tadi mengharapkan agar perkongsian penceritaan daripada bis kita nanti mampu untuk menginspirasikan penonton-penonton Rampai Pagi. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa ni Nat, teruskan saja untuk bertanyakan soalan kepada narasumber kita yang pertama yang berdiri di sebelah saya sini penonton. Kita bersama dengan Yang Mulia Tengku Syed Zainal bin Tengku Syed Haji Hassan, merupakan seorang presiden Club Dart Spin Top. Jadi untuk soalan yang pertama ni Tuan, rasanya lebih molek lah untuk pertemuan yang pertama di Rampai Pagi, memberikan kita peluang barangkali Tuan untuk memperkenalkan diri kita dan juga mungkin sedikit latar belakang mengenai dengan Club Dart Spin Top ni Tuan. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Puan dan terima kasih juga kepada Radio Television Brunei iaitu wawancara pada pagi ini. Untuk memperkenalkan diri saya Tengku Syed Zainal bin Tengku Syed Haji Hassan Asagaf, iaitu Presiden Club Dart Spin Top. Bila klub ini ditubuhkan iaitu pada Mei 2010. Ia ditubuhkan pada Mei 2010. Selepas itu 2 tahun kemudian pada 9 Mei 2012 ianya didaftarkan sepenuhnya di bawah ROS. Ramai ahli adalah 25 orang. Bukan saja daripada kalangan laki-laki tetapi ada juga pemain dart perempuan. Alhamdulillah. Dan juga apakah untuk memperkenalkan pemain dart ini sebenarnya adalah daripada budaya Inggeris. Tetapi apabila sambutan di negara Asia ataupun ASEAN, ianya memberikan satu komitmen ada tepat pemain-pemain, bukan saja pada lelaki-lelaki dan perempuan. Sebab itulah dalam pertandingan dart ini di negara Brunei Darussalam ianya sangat digemarkan oleh penggemar-penggemar dart di negara Brunei Darussalam dan sambutannya. Terlebih dahulu juga kepada juara-juara, perasaan diorang kan, apa perasaan diorang menjuarai terbuka Brunei Darussalam. Ini adalah kali keempat Club Dart Spin Top mengadakan kejohanan ini. Kali keempat ini diadakan. Kali pertama diadakan pada tahun berapa tu Tuan? Kali pertama pada tahun 2012 iaitu di Jerudong. Setelah kami didaftarkan sebagai klub yang berdaftar pada tahun 2012 pertama, ya? Dan setahun lepas itu kami mengadakan di Dewan Kemasyarakatan seperti yang kami adakan di kejohanan baru-baru ini dan seterusnya lah, betul kan? Dan sehingga berterusan di Dewan Kemasyarakatan Rancangan Perpindahan Negara
mentiri. Okey, jadi kejohanan pertama sudah pun telah dijalankan pada tahun 2012. Agak lama ya, dan sekarang sudah pun menandakan tahun keempat ia diadakan, betul ya. Tapi ingin je mengetahui setakat ini berapa ramai ahlinya. Tadi tuan ada mengongsikan ada wanita je yang turut ikut serta. Jadi mungkin dapat dikongsikan berapa ramai wanita, pastinya mungkin lebih ramai kaum lelaki, bagaimana? Kalau di negara Brunei Darussalam, lebih daripada 400 penggemar-penggemar dat. Dan bagi wanita mungkin 30 ke 35 orang pemain wanita. Tapi wanita taraf ataupun tahap permainan serupa dengan laki-laki. Sama handalnya ni. Jangan dicubanya. Jangan cuba. Nadira tu mungkin pandai main dat. Jangan dicubanya. Tak kenal maka tak cinta. Mungkin satu hari nanti boleh mencuba ni tuan. Mungkin kalau boleh tanyakan je ni kepada tuan sebelum tadi berpindah kepada narasumber yang berikutnya. Kami percaya daripada penceritaan kita tadi tuan, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang telah pun dijalankan. Kumpulan Darts Pintop merupakan satu persatuan yang cukup aktif dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang telah pun dirancang. Mungkin soalan terakhir before tadi narasumber berikutnya, kalau boleh kita kongsikan tuan, aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2024 ini tuan. Aktiviti yang kami jalankan daripada awal tahun 2024 menganjurkan banyak kejohanan untuk kepuasan kepada pemain-pemain dan aktiviti ini juga kami mengadakan iaitu participate di dalam kejohanan di luar negara. Perancangan kepada klub Darts Pintop, pemain-pemain, pada September kami akan menyertai Malaysia Open 2024. Dua pasukan dan satu pasukan wanita. Alhamdulillah. Itu di antara aktiviti yang telah pun dijalankan ya sepanjang 2024. Sekarang kita ingin bertanyakan pula kepada timbalan pengurus 2 Kelab Darts Pintop Tuan Jamahari ini ya. Jadi mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita berkenaan dengan jadual latihan bagi pemain. Jadi mungkin ada yang bertanya harian kah, mingguan kah, bulanan, bagaimana? Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamahari bin Muhammad Nur sebagai timbalan pengurus 2 dalam Kelab Pintop. Latihan kami yang kami adakan, yang saya susun dalam untuk perancangan Kelab Darts, saya memilih hari dalam satu minggu, memilih hari dalam 3 kali dalam latihan. Sepertinya hari Senin, hari Rabu dan hari Jumaat. Tapi tergantunglah kalau ada masa untuk selebihnya kekeluargaan. Maksudnya macam kira ada masalah anulah. Jadi dikurangkan latihan itu, jadi dibagi kelonggaran untuk keluarga lah dulu. Baru yang latihan untuk ke Spintop. Jadi dalam segi latihan yang saya susun, sepertinya kalau dari segi pakaian diambil kira seluar panjang, berbaju berkola, disiplin lah. Berkasut atau yang patutnya lah untuk dari segi keselamatan. Pasal data ni orang tidak bermata ya. Betul. Jadi yang jarum tajam Jadi itulah yang harus dititik beratkan dalam segi latihan. Okay. Jadi maksudnya di sini komitmen itu amat penting tuan untuk kami berjaya dalam rasanya dalam apapun sebenarnya yang dilakukan. Komitmen yang paling penting untuk mengukur kejayaan sesuatu pasukan dan sebagainya. Kalau boleh tanyakan je, kalau saya sendiri tuan, saya pribadi selalu melihat orang main dart, tapi mencuba tu ni orang main-main sajalah. Jadi kalau untuk bagi kita sendiri tuan, apa yang rasanya diperlukan untuk menjadi seorang pemain dart yang baik? Adakah dart ini sesuatu yang boleh dipelajari, sesiapa saja boleh bermain dart, ataupun memang orang itu sudah dilahirkan sebagai seorang pemain dart yang baik? Macam mana tuan? Dan semestinya orang itu ia pemandai teruskan ya. Ia dia perlu macam ditunjuk ajar. Macam kita ada secara lahirnya macam minat untuk kan bermain ni. Jadi dipimpin untuk latihan, diikuti dengan latihan-latihan. Jadi diajarlah asas-asasnya, komitmennya, kira macam berlatihan itu, kira cara untuk mengambil
poin-poinnya, untuk pecah-pecahannya. Jadi dia diajar-ajar cuma itulah. Jadi secara latihan itu semestinya macam orang straight lah, macam orang dalam seminggu tu latih, ini semestinya. Kadang tangan kita ni boleh jadi stres. Betul. Kalau dia terlalu intens ya. terlalu intens ya. Oh. Jadi dikongsikan di sini, Tuan baru saja mengeluarkan salah satu apa kita panggil ni? Apa dipanggil Tuan? Ini Peluru. Peluru Tuan, betul. Dan dia tahu dipanggil apa. ini adalah dat. Dat. Set dat. Set. Tiga set dat. Okey. Inilah yang digunakan untuk sasaran kita ni mengumban ke tempat dartboard. Mungkin Tuan ada tips kali bagaimana kita ni dapat sampai ke sasaran yang betul. Berdiri, cara berdiri tarinan betul, target sama poam kata ni mesti lurus. Ada caranya. Bukan main umban situ nah. Bukan main umban. Mesti dengan target juga. Patut selama ni kalau saya mengumban daripada lurus Tuan. Pasalnya tekniknya salah. Oh, jadi ada teknik-teknik tertentu. Ada teknik Ada tertentu. tekniknya. Jadi dalam dat ini mungkin dapat dikongsikan apa saja barang-barang yang selalu digunakan. Satu, dat itu. Flight. Dua, boardnya. Board. Flight, board dat, stand board, Standboardnya. stand boardnya, flight. Ini dipanggil flight. Ini Ini flight, flight. Flight. Itu flight. Ini dia punya Sharp, sharp, barrel, barrel, dan pointer. pointer. Oh, ada namanya untuk satu-satu ni. Ada. Pointer, barrel, sharp dan flight. Okey. Dan stopper. Kadang-kadang kalau kita ni mengumban dat ini ia boleh apa ni Tertimbat koyak. dengan tangan sendiri lah. kadang pecah Atau koyak dia ingat tu. macam mana kan. So kalau stopper ni ada dia akan koyak. Oh, Tapi yang ni Tuan. sudah lama kan. Jadi aksesoris ni setiap dat pemain dat mesti ada. faham. Mesti tahu. Mesti faham, diasuh permainan ni ikut dengan kita ni punya minat, skill, Kesungguhan. jarak umbanan kita Umbanan ni kita ni. iaitu 791/4. Bukan macam lebih 9-10 dah sampai tu. Itu adalah standard dunia. Pemain-pemain dunia pun sudah mengukur iaitu jarak 791/4. Itulah. Adakah mungkin kriteria-kriteria tertentu ni Tuan? Macam saya memikirkan mungkin sesetengah permainan Tuan mempunyai saiz badan yang tertentu ataupun ketinggian tertentu, mempunyai mungkin mereka ini akan mempunyai lebih banyak kebaikan advantage lah orang berbanding dengan orang yang lain. Kalau dari segi permainan dat, adakah faktor dari segi keadaan fizik tubuh badan kita ni memainkan peranan juga ni Tuan? Ya, tidak dikira. Walaupun Kalau badannya tinggi pun ada satu kelebihannya. kalau Kadang-kadang yang rendah bukan semestinya ia dah datang memban, tapi kadang-kadang ia ada skill. Loop memban secara tu kan untuk mendatangkan. Jadi skill lah yang paling penting ni Ya, ya. sebenarnya, kesungguhan. Untuk mengendalikan ia punya itulah dat itulah. Jadi pastinya juara-juara kita mempunyai skill Skill. yang inderama rasanya ada. Jadi kita perkenalkan juara-juara kita. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Rosli dan juga Yang Mulia Muhammad Aidil. Ingin bertanyakan, pertama sekali ribuan tahniah kami ucapkan, setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan. Jadi ingin mengetahui sebagai juara, mungkin ada rutin-rutin tersendiri ni. Mungkin dapat dikongsikan oleh Tuan Rosli terlebih dahulu, silakan. Alah, janganlah malu. Kita ingin mengetahui. Mungkin ada rutin-rutin yang dilakukan sebagai juara ni. Berlatihkah Indah masa pagi? Selalu berlatihkah? Ataupun breakfast mestikah? Mesti breakfast dulu. Macam mana? Apa Macam mana, Tuan? rutinnya? Alhamdulillah, kami bersyukur kerana tahun ini kami menjuarai yang bergo. Yep. Orang semangat untuk kami itu tim TJHH. Ialah tu kami menjuarai pada tahun ini, memberi semangatlah kepada kami semua pemain-pemain Brunei di atas. Yang orang jangan putus asa lah. Mudah-mudahan saya akan datang mendapat menjuarai macam kami ini juga.
InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi pertandingan yang diikuti ni Nata kepada juara kita ni Rosli dan juga Muhammad Aidil, dia merupakan dat bergu terbuka. Jadi maksudnya bermain berdua ni, betul? Ya, betul. Okey, jadi mungkin ada sesuatu yang rasanya penting kalau tadi main secara berpasukan dan berbanding dengan kata ni bermain secara perseorangan. Apa yang paling penting rasanya? Mungkin boleh diajukan pada Aidil barangkali. Untuk main double ini pentingnya semangat lah, semangat, teamwork. Lepas itu kadang-kadang berhijab je dah, sebab memikirkan pasal skor sendiri. Lepas itu cuma nak finishnya, betul lah. Yang pentingnya daripada orang yang pengalaman belajar dari sana lah. Daripada Angka Rosli John. Ada stamina, mesti ada stamina, stamina apa. Cukup tidur apa. Betul. Terima kasih sudah pun mengongsikan. Jadi kita juga ingin mengetahui, bergelar juara pasti ada cabaran-cabarannya. Apa cabaran yang telah pun ditempuhi sebelum ini? Cabarannya banyak lah. Mungkin boleh dikongsikan. Yang pemain dan kami main tu, pihak lawan tu, dong pun kalau tu power lah. Kalau berlawan sama kami. Tapi kamu lagi power sebab juara. Ya, itulah. Kan? Ya, dari rezeki masing-masing lah. Banyak yang kalau boleh ditanyakan ni Aidil, mungkin tidak keberatan. Usia pada masa ni berapa ni Aidil? usia masa ni 20 tahun. Masih muda Nat. Belia negara kita ni sebenarnya. Jadi kita berbanggalah. Kita berbangga sebenarnya Aidil lah. Belia negara Brunei Darussalam, orang berkareh, berjareh, berlureh. Ini tak contoh sebenarnya belia aspirasi negara yang tadi minat sesuatu dan dapat mendatangkan hasil yang dapat memuaskan hati terutamanya pada diri sendiri dan juga kepada kumpulan Dat Spintop sendiri ya. Kepada kalau untuk Aidil sendiri sebagai seorang belia Brunei, apa rasanya yang ingin dikongsikan barangkali kepada belia-belia negara kita ni yang di luar sana mengenai dengan apa mungkin kata-kata semangat ataupun tips-tips dalam pada untuk kita ni mencapai kejayaan dalam hidup walaupun bukan dari segi sukan, dari segi apapun sebenarnya, apa yang paling penting rasanya yang ingin disampaikan? Yang paling penting berlatih lah. Dan putus asa berlatih sampai dapat. Yang dimaukan semua itulah. Komitmen, dedikasi yang diperlukan sebab dari seorang juara ni sebetulnya. Sebab sebelum bergelar juara pastinya banyak latihan-latihan, banyak cabaran yang ditempuhi, pastinya banyak dilalui kan sebelum dapat bergelar juara. Jadi kami pun turut berbangga bukan sahaja kepada Tuan Rosli tapi juga kepada belia kita di umur yang sangat muda sudah pun nyorang master ataupun pandai sudah mengendalikan sport dat ini. Jadi mungkin kita ni dapat tanyakan kembali kepada ketua Dat Spintop kita. Mungkin dapat dikongsikan juga tips-tips bagi mereka yang baru ingin mula berjinak-jinak dalam sukan dat ini. Apabila untuk menjadi seorang pemain dat, terutama sekali memang ada minat. Kalau belum ada minat, sukar juga bagi jurulatih di bawah dalam klub untuk menguji pemain tersebut. Kalau seorang pemain yang committed, ikut jadual, beginilah hasilnya juara. Bukan saja kepada mereka yang juara, mereka di luar sana mungkin satu hari akan berjaya. Betul. Juara. Alhamdulillah. Semangat dan komitmen kepada pasukan, mereka haruslah hormat, saling hormat kepada jurulatih sekiranya mereka ingin berjaya. Gitulah seterusnya lah. Alhamdulillah. Ingin juga bertanya kepada juara kita ni, wakil belia kita ni. Aidil berusia 20 tahun. Jadi bermula bermain dat pada usia berapa ni? Terfikir ni dah 20 tahun. Juga lupa bila tanya. yang main dat? Ataupun masa waktu kecil kali sudah suka mengumban barang-barang kali Mungkin Aidil lah. bapaknya suka main dat. Jadi dia ikut. Betul ke ni Aidil? Macam mana tu Aidil? Bermula main dat pada umur 8 tahun. 8 tahun? Itu pun Sampai ke tua?
ataupun umban lambung lah. Waktu janji sampai lah. Macam mana rasanya bila Aidil tahu yang Aidil suka main dart? Dari suka main dart menang dari damit lah, daripada keluarga juga. Semua uncle-uncleku semua pemain dart juga lah. Wow, jadi mesti Uncle ke Aidil bangga kan melihat Aidil sekarang sudah pun mahir, bergelar juara lagi dalam dart. Padahal katanya masa Damit umurnya 8 tahun mengumban berlambung. Masa kecil kan dapat jadi kenangan yang manis. Betul. Kalau untuk Tuan Rosli sendiri, dahulunya awal-awal mulanya minat dart ni dari mana ni Tuan? Sama contoh dari pejabat lah, dari pejabat kan, siok-siok lah main-main. Ada melihat orang main, ikut je main. Jadi macam perasaanku kalau sudah okey, aku mencuba main di luar. Main di luar, memberanikan diri lah. Mula-mula main single, lawan orang berpengalaman apa kan. Alhamdulillah, syok je lah nyorang nyorang benar, padahal yang barang ni dia diketahui kan banyak nyorang jadikan kawan. Jadikan kawan. Jadi lama-lama anulah nyorang mencari kawan. Mula-mula main single, lepas tu main double. Cari partner macam tu. Jadi sudah berkawan ikutlah apa ada saja ada anjuran. Ikut main. Itulah yang memberi memberi keseronokan. Pasalnya kawan-kawan itu banyak kan. Betul. Itu So, dalam data ni boleh kita ni berhubung silaturahim. Macam komuniti banyak. Ya, Ada Rupanya komuniti main dart data ni ni ada sendiri. jauh banyak kelebihannya. Banyak kan orang sakut paut saudara-saudara tu banyak. Macam tu. Itulah jadi. Jadi kalau untuk Tuan Rosli sendiri awalnya bermula daripada minat ni, macam daripada itulah. suka-suka saja meluangkan masa bersama dengan rakan pejabat kan. Ya, betul. Tapi lama-lama baru tak berjinak-jinak untuk macam keluar itulah. mencuba Beranikan untuk diri bertanding. InsyaAllah. Alhamdulillah. Di atas kebertasan waktu ni, mungkin soalan terakhir ni Tuan dapat diajukan kembali kepada Presiden. Kalau menyaksikan sampai pagi hari ini, ingin bertanyakan macam mana akan mendapat informasi lebih mengenai dengan Persatuan Kelab Dart Spin Top, ataupun mungkin ada yang berminat bermain dart tapi tidak tahu cara untuk memulakan ataupun ingin menjadi ahli. Macam mana Tuan? Silakan kongsikan. Terima kasih. Kita ada Instagram. Bolehlah layari di Instagram. Dan jika sekiranya mana-mana mereka yang berminat untuk bermain dart, kami alu-alukan datang pada kelab kami. Juga bukan saja sebagai menganjurkan kejohanan, tetapi berkongsi apa juga kejohanan. Kita ni sharing lah. Untuk pemain-pemain, iaitu penggemar-penggemar dart di negara Brunei Darussalam, memajukan lagi pemain ini untuk digilapkan macam juara ini, Juara-juara kita ni. ke persada peringkat antarabangsa. Amin. Itulah yang kita Antarabangsa. harapkan jua bersama. Ya, mudah-mudahan belia-belia kita pun yang minat dengan sukan dart ini dapat jua mengembangkan sayap mereka. Bukan sahaja dalam negara tapi juga di luar negara. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada keempat-empat narasumber kita sudi berkongsi berkenaan dengan kejohanan sukan dart pada tahun ini. InsyaAllah kita bersua lagi lain kesempatan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.